Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam tajuk berikutnya. Masih dalam bab 3, kita lihat pada subtopik 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey. So kita akan lihat berkaitan dengan beberapa perkara dalam bab ini, iaitu Perang Dunia Kedua berkaitan dengan kuasa yang baru muncul di Asia Pasifik, iaitu Jepun. Jadi kita lihat bagaimanakah dasar perluasan kuasa Jepun ini berlaku. Okey, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ini berlaku pada tahun 1941 sehingga 1945, iaitu dalam Perang Dunia Kedua juga. Nama lain bagi perang ini adalah Perang Pasifik, dan lokasinya adalah Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia, Kepulauan Asia Tenggara, dan puncanya adalah kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialis di Asia Pasifik. Jadi kita lihat permodenan Jepun. Okey, pembaharuan yang dibuat oleh Meiji ataupun dikenali sebagai pembaharuan Meiji telah membawa pemodenan sehingga Jepun muncul sebagai sebuah negara industri dan memiliki kuasa ketenteraan yang setara dengan kuasa barat. Dan dalam memenuhi keperluan ekonomi dan ketenteraan, maka Jepun telah melaksanakan dasar perluasan kuasa. Okey, jadi ini adalah antara faktor-faktor perluasan kuasa Jepun. Ada 5 faktor ataupun sebab. Jadi kita akan lihat satu persatu. Pertama sekali adalah keperluan perindustrian. Pada akhir abad ke-19, Jepun sebagai sebuah kuasa industri yang baru berusaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. Jadi Jepun telah meluaskan wilayahnya untuk mendapatkan bekalan bahan mentah dan menjadikan kawasan pasaran bagi mengembangkan lagi perindustrian. Jadi Jepun telah menumpukan ke kawasan Asia. Okey. Seterusnya adalah pengaruh golongan tentera. Ketika itu, pada awal abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera yang paling moden di Asia, dan Jepun semakin agresif apabila golongan tentera menguasai politik pada tahun 1932. Dan golongan tentera berpendapat bahawa masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan boleh menjadi kawasan pasaran yang baru kepada Jepun. Dan Oktober 1941, Jeneral Hideaki Tojo telah menjadi Perdana Menteri Jepun dan telah mengheret Jepun ke kancah peperangan. Okey, itu adalah gambar Jeneral Hideaki Tojo. Seterusnya adalah disebabkan oleh Order Baru Asia. Okey, di bawah pengaruh tentera, kalau kita lihat dasar luar Jepun terarah kepada matlamat untuk mengembangkan kuasa, kemudian mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialis barat. So di sini adalah 3 dasar di bawah tentera Jepun, dan Jepun mewujudkan order baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan juga Manchuria ke dalam satu blok ekonomi, order ekonomi. Dan order tersebut kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia. Okey, order baru itu bermaksud rancangan Jepun untuk menyingkirkan kuasa imperialis barat di Asia dan menganjurkan perkongsian kuasa serta kekayaan yang lebih adil dalam kalangan negara Asia. Inilah yang menyebabkan kalau kita lihat ada pertubuhan Melayu yang menyokong Jepun, dengan diharap Jepun boleh membantu tanah Melayu dalam usaha membebaskan diri daripada cengkaman penjajah barat. Okay, seterusnya adalah sekatan ekonomi terhadap Jepun. Selepas menguasai Korea, Manchuria dan China, Jepun telah menguasai kawasan sensitif di Laut Cina Selatan termasuk Pulau Hainan dan juga Indochina. Disebabkan oleh dasar perluasan kuasa ini mendapat reaksi daripada pihak bersekutu, iaitu tadi Amerika Syarikat, British dan Belanda telah mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperolehi bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang mereka.
Okey, sekatan ekonomi ini adalah tindakan untuk menghentikan perdagangan serta membekukan semua harta milik Jepun di wilayah yang dikuasai oleh British, Amerika Syarikat dan juga Belanda. Okey, seterusnya adalah rancangan penaklukan wilayah di selatan, yang mana sebagai jalan keluar daripada sekatan tersebut, Jepun telah merancang menguasai wilayah di selatan, maksudnya merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, bauksit dan petroleum. Dan dari aspek ketenteraan mereka, Pakatan dalam Kuasa Paksik membolehkan kerajaan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun, dan pakar ini dihantar untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang di Jepun. Maksudnya, Jepun telah meminta bantuan daripada Jerman. Kerana ingat, Jepun menyokong Jerman dalam Perang Dunia Kedua ini. Okey. Dan kalau kita lihat, hasrat Jepun membentuk pemerintahan baru di Asia Pasifik telah mencapai kemuncak apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk menamatkan sekatan ekonomi terhadap Jepun menemui jalan buntu. Okey. Dan berikutan kegagalan rundingan tersebut, arahan serangan serentak terhadap Asia Pasifik dikeluarkan oleh pemerintah tentera Jepun pada Disember 1941. Jadi ini adalah apa yang berlaku. Okey, Jepun telah menyerang kawasan di Asia Pasifik melalui laut, udara dan darat, yang mana antara yang telah dibuat oleh Jepun menyerang tanah Melayu dan juga Pearl Harbor, dan Jepun juga menyerang wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda di kawasan Asia. Dan kemudian Jepun telah berjaya membentuk upaya yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Dan ini adalah rentetan peristiwa yang berlaku daripada mula hingga akhir pada tahun 1941 sampailah 1942. Bermula pendaratan Jepun dekat Kelantan dan diakhiri dengan menyerang Jawa pada tahun 1942. Okey, ini pelajar-pelajar boleh lihat pada muka surat 67 di dalam buku teks. Okey. Dan berdasarkan masa Tokyo sebagai garis tarikh antarabangsa, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula dengan pendaratan tentera Jepun di Kota Baru Kelantan. Ini masa Tokyo-nya pada 8 Disember 1941, iaitu 2.15 pagi. Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Aman yang terletak di antara pantai Sabak, pantai Badang, Kota Baru Kelantan. Dan pada 4 pagi Jepun mendarat di Singgora, Thailand. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini.